Buletin pagi 24 Mac bersama saya Izrina Amir Hamzah. Antara paparan hari ini, Kabinet Britain mahu Mei berundur. Juga projek naik taraf lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang dimulakan tahun ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Kanan Britain mahu menyingkirkan Perdana Menteri Theresa May ketika strategi Brexit pemimpin itu masih tidak menentu beberapa minggu sebelum United Kingdom dijangka meninggalkan Kesatuan Eropah EU. Laporan akhbar The Sunday Times menyebut 11 Menteri Kanan yang tidak disenaraikan namanya menyatakan persetujuan mereka supaya May meletak jawatan. Malah mereka memberi amaran bahawa beliau menjadi toksik dan tokoh tidak menentu yang penilaiannya mengelirukan. Sementara itu, Timbalan May, David Lidington, antara yang disebut akan menjadi Perdana Menteri sementara. Tetapi tokoh lain mahukan Setiausaha Alam Sekitar Michael Gove atau Setiausaha Luar Jeremy Hunt untuk jawatan itu. Akhbar itu turut menyatakan Menteri Kabinet akan bertemu dengan May esok untuk tujuan berkenaan dan jika beliau enggan merundur, mereka mengancam meletak jawatan. May yang mengundi untuk kekal dalam EU berikrar untuk menjayakan Brexit tetapi menjejaskan kepimpinannya dengan pilihan raya awal pada 2017 yang menyebabkan partinya kehilangan majoriti di Parlimen. Projek naik taraf lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang akan dilaksanakan secara tender terbuka dan proses berkenaan dijangka dijalankan tahun ini. Menurut Menteri Kewangan Lim Guan Eng, selain projek itu, kerajaan turut meluluskan pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulim dengan syarat kedua-duanya perlu dilaksanakan menerusi inisiatif pembiayaan swasta PFI. Kerana dari segi kekakan kewangan, kalau sebelum ini itu Kulim, lapangan terbang antarabangsa Kulim telah pun di-showkan tapi tidak juga diluluskan oleh kerajaan lama. Sekarang ini ialah dua-dua ini pun diluluskan tapi dengan syarat mereka mesti cari sumber kewangan daripada pihak swasta. So itulah keputusan yang dibuat. Tentu itu lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang akan lebih cepat kerana itu kajian telah dibuat lebih awal. Ujarnya banyak pihak yang berminat untuk melabur dalam lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang memandangkan ia mempunyai potensi yang baik. Kapasiti maksimum lapangan terbang berkenaan dijangka bertambah kepada 16 juta penumpang setahun apabila kerja menaik taraf selesai. Selain berpotensi ditingkatkan lagi kepada 20 juta penumpang setahun pada masa depan menerusi PFI. Malaysia akan terus menggunakan pentas antarabangsa sebagai platform bagi membangkitkan kesedaran dunia mengenai kebebasan dan hak rakyat Palestin. Menteri Pertahanan Muhammad Sabu berkata inisiatif seperti forum, seminar dan persidangan antarabangsa memberi perkembangan positif apabila negara Eropah mula menunjukkan sokongan kepada rakyat Palestin. Teguh dengan pendirian menyokong Palestin, Malaysia memainkan peranannya di peringkat seminar dan persidangan PBB sebagai usaha membuka mata dunia untuk memastikan rakyat Palestin dibenarkan kembali ke tanah air mereka. Muhammad Sabu ditemui selepas merasmikan persidangan NGO ASEAN Plus mempertahankan Batu Maqdis dan Masjid Al-Aqsa di Putrajaya. Beliau turut melahirkan rasa kekesalan terhadap negara Arab yang masih tidak bangkit bersama bagi memperjuangkan nasib rakyat Palestin biarpun sokongan dunia semakin kuat mempertahankan negara itu. Kalau kita pemikiran kita hanya material, di Palestin memang tak ada apa. Laut di situ pun bukan banyak ikan dan buminya bukan ada minyak hasil masuk. Tapi Al-Quran memberitahu bumi itu penuh dengan keberkatan. Siapa kontrol area itu sebenarnya dia menguasai dunia. Daripada zaman Namrud sampailah sekarang dikuasai oleh Jews, lobby. Malaysia ujarnya akan terus memberi semangat kepada rakyat Palestin dengan memperluaskan lobi di peringkat antarabangsa, khususnya kepada negara besar dan berpengaruh. Usaha ini seiring komitmen berterusan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang sering menggunakan pentas yang dihadirinya untuk bercakap mengenai hak rakyat Palestin.
Lagi 1,000 pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT menerima bantuan daripada Food Bank Malaysia, kata Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang meliputi 800 pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM Pulau Pinang, kampus Permatang Pauh dan 200 pelajar Politeknik Seberang Perai. Program ini menjadi lebih unik kerana mendapat dukungan kerjasama daripada Persatuan Pengusaha Restoran Muslim di Pulau Pinang ini yang memberikan sumbangan logistik iaitu berupa kenderaan dan sejumlah barangan keperluan makanan bermula dengan menu sarapan pagi yang mudah. Menurut Datuk Seri Saifuddin, program akan dipeluas ke Sabah dan Sarawak dalam masa terdekat. Manakala dalam tempoh lebih 2 bulan pelancarannya pada Disember lalu, program Food Bank Malaysia memberi manfaat kepada 45,850 isi rumah di seluruh negara dengan sebanyak 1,055 tan metrik lebihan makanan yang diagihkan. Berdasarkan program berkenaan di Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Melaya dan Universiti Putra Malaysia sebelum ini, kementerian akan membekalkan bahan mentah kepada persatuan pelajar yang bertanggungjawab menyediakan petugas untuk kerja-kerja memasak serta mengagihkan makanan. Jumlahnya adalah 4. Kalau kita kata nilai barangan itu atas dan roti. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak menolak kemungkinan akan memanggil Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang bagi memberi keterangan berhubung siasatan pembayaran wang RM1.4 juta kepada editor Sarawak Report Claire Ricasa Brown. Timbalan Ketua Pusuruhanjaya Operasi SPRM Datuk Seri Azam Baki berkata, setakat ini kira-kira 25 saksi dipanggil bagi membantu siasatan kes itu. Siasatan masih lagi dijalankan, ya. Kita tidak pernah mengumumkan kata siasatan telah ditutup. Jadi cukup sekadar saya mengatakan siasatan masih dijalankan hubung perkara ini. Okey? Ada individu-individu yang akan dipanggil lagi? Ya, memang ada. Individu akan dipanggil lagi untuk kita melengkapkan siasatan. Sebelum ini, Claire mengesahkan ada menerima RM1.4 juta untuk menyelesaikan kes saman oleh Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang di luar mahkamah. Namun selepas itu, Datuk Seri Abdul Hadi menegaskan tiada bayaran sebanyak RM1.4 juta dilakukan oleh beliau ataupun parti PAS supaya kes saman itu tidak dipanjangkan ke mahkamah. Awal bulan ini, seorang ketua syarikat berkaitan kerajaan GLC yang didakwa membayar wang itu untuk PAS turut dipanggil SPRM. Beliau dipercayai disiasat di bawah Undang-Undang Pengubahan Wang Haram berikutan dana yang dipindahkan daripada beberapa akaun dikaitkan dengannya sebelum dipindahkan kepada Claire. Polis berampas 400 kg dadah jenis methamphetamine dianggarkan bernilai RM26.4 juta dalam satu operasi di Jalan Dusun Off Jalan Kebun Sultan, Kota Baru, Kelantan. Turut ditahan seorang lelaki tempatan berusia 56 tahun. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman, Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani berkata, dadah berkenaan dibungkus dalam 400 bungkusan dengan tulisan Cina. Polis percaya suspek menggunakan sebuah van untuk menyelundup dadah berkenaan yang disyaki untuk pasaran negara jiran. Serbuan ini adalah hasil risikan pihak KDNKA dengan bekerjasama beberapa pasukan khas Bukit Aman. Dalam serbuan itu juga, polis turut merampas sebuah van dianggarkan bernilai RM39,000, wang tunai RM273 dan 2 telefon bimbit daripada suspek. Suspek dipercayai anggota satu sindiket yang turut terbabit dengan kegiatan penyeludupan rokok dan beras ke negara jiran. Berdasarkan kajian dijalankan Malaysians Against Pornography MAP tahun lalu, kira-kira 80% kanak-kanak berusia antara 10 hingga 17 tahun telah menonton pornografi secara sengaja. Mereka hampir 89% daripada kanak-kanak berusia 13 hingga 17 tahun menjadi mangsa antun dalam talian. Menurut pengerusi MAP, Dr. Syamsuryani Muhammad Jamal, untuk membanteras kedua-dua isu itu, ibu bapa dinasihat meningkatkan kecelikan internet mereka.
bagi membantu anak-anak dari gangguan pornografi dalam talian. Dalam pada itu, ibu bapa tambahnya perlu mendidik anak-anak agar tidak melayari sebarang iklan yang muncul ketika menggunakan internet jika iklan itu membabitkan pasaran tidak sopan. Beliau berkata MAP sedang menawarkan kursus percuma dalam talian di laman web mereka untuk ibu bapa yang ingin meningkatkan kecelikan internet dan mempelajari cara bijak menggunakan internet serta bahaya melayari laman pornografi. Dr. Syamsuriani juga menasihatkan ibu bapa agar sentiasa memantau aktiviti anak-anak di laman media sosial serta mewujudkan privacy function dalam akaun mereka bagi menghalang daripada dicerobohi orang-orang yang tidak dikenali. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM menyerbu 11 lokasi di beberapa negeri dalam usaha mengekang penyalahgunaan media sosial di negara ini. Menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan, Ketua Bahagian Penguatkuasaan dan Siasatan MCMC, Datuk Muhammad Syafiq Harun berkata, antara lokasi serbuan ialah di Putrajaya, Petaling Jaya, Selangor, Perai dan Simpang 4 Pulau Pinang serta Kertih dan Dungun di Terengganu susulan aduan yang dibuat mangsa. Serbuan dengan kerjasama pihak polis itu mengesan kebanyakan kesalahan dilakukan kepada perbuatan menghantar kandungan bersifat lucah seperti video seks. Terdapat juga kesalahan membabitkan penghantaran sistem pesanan ringkas SMS yang jelik dan menghina serta beberapa kandungan yang mengandungi bahan yang terlarang dan juga menyakitkan hati. Datuk Muhammad Syafiq berkata menurut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 adalah satu kesalahan bagi seseorang membuat dan memulakan penghantaran sebarang komen, permintaan, cadangan atau komunikasi lain yang lucah, sumbang dan palsu dengan niat untuk menyakitkan hati atau mengganggu orang lain. Sabit kesalahan, denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara sehingga 1 tahun atau kedua-duanya. Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan NIOSH mendedahkan kemungkinan terdapat lebih banyak sungai yang tercemar di negara ini berbanding dengan jumlah yang dilaporkan. Penerusinya Tan Sri Lee Lam Tai berkata ini kerana bahan-bahan toksik mudah dibuang ke sistem saliran dan sungai tetapi tidak dapat dikesan kerana pemantauan tidak dapat dijalankan 24 jam sehari. Justru tegasnya, agensi penguatkuasa yang berkaitan perlu meningkatkan penguatkuasaan mereka untuk menghentikan pembuangan toksik di sungai-sungai dan melaksanakan langkah pencegahan untuk mengelakkan tragedi seperti di Sungai Kim Kim Pasir Gudang berulang. Tambah Tan Sri Lee Lam Tai, tindakan tegas juga harus diambil terhadap mereka yang mencemarkan sungai. Tindakan itu sebagai amaran kepada pihak tidak bertanggungjawab, antaranya dengan mewajibkan mereka membayar segala kos pembersihan. Sabit kesalahan, mereka boleh didenda sehingga RM500,000 dan dipenjarakan tidak lebih daripada 5 tahun. Pada masa yang sama, operasi bersama juga perlu dilakukan dengan kerap supaya semua pihak akan mematuhi garis panduan dan undang-undang mengenai pelupusan sisa produk sampingan atau cecair. Dewan Ekonomi Usahawan Malaysia DEUM yakin dapat mengurangkan beban pelajar miskin melalui pelancaran kad harapan atau Hope Card. Yang di-Ketuanya Datuk Seri Khairul Kuzaini Zamzani berkata pihaknya mensasarkan semua peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN dan pelajar Institut Pendidikan Tinggi akan diberikan kad harapan. Dan Hope Card ni kita ada kelebihan-kelebihannya, iaitu dia boleh pergi ke pasar-pasar yang menjadi panel kita untuk dapatkan barang yang lebih dengan harga yang lebih murah, dan secara tak langsung bila dia dapat barang dia akan collect point, dan point tu akan kita convert menjadi wang ringgit dan tolak pada hutang PTPTN dia. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pertandingan ayam hutan berkokok anjuran pertubuhan ayahanda Kelantan di Kampung Becah Durian Pasir Mas, Kelantan. Datuk Seri Khairul Khuzani mengulas langkah diambil bagi membantu 1,000 mahasiswa Universiti Melaya yang berdepan dengan masalah kewangan sehingga terpaksa mengikat perut dan berjimat. Jelasnya, barangan yang dibeli menggunakan kad itu di semua cawangan kedai Hope Mart akan mendapat diskaun antara 7% hingga 10%. Menurutnya, Hope Mart turut merancang membuka cawangan di 200
122 kawasan parlimen seluruh negara dan semua universiti tempatan serta stesen minyak terpilih. Kad harapan akan dilancarkan 30 Mac ini. Laporan antarabangsa, sekurang-kurangnya 9 orang maut dalam serangan yang dilancarkan oleh militan Al-Shabaab ke atas sebuah bangunan pejabat kerajaan di Mogadishu, Somalia. Turut terbunuh Timbalan Menteri Buruh Sakar Ibrahim Abdallah. Serangan bermula dengan ledakan bom kereta di perkarangan bangunan yang menempatkan Kementerian Buruh dan Kerja Raya. Anggota militan kemudian bertindak menyerbu masuk ke dalam bangunan berkenaan. Pertempuran juga tercetus di antara penyerang dan anggota pasukan keselamatan yang dikerah ke lokasi. Kira-kira 20 mangsa yang cedera dikejarkan ke hospital berhampiran untuk rawatan lanjut. 4 orang maut dan 31 yang lain cedera dalam 2 letupan yang menggegarkan satu majlis sambutan yang dianjur kerajaan di Lashkar Gah, Afghanistan. Gubernur Wilayah Helmand, Muhammad Yasin Han, cedera ringan dalam kejadian itu. Ledakan berlaku semasa sambutan Hari Petani yang diadakan di sebuah stadium di Lashkar Gah. Hampir 1,000 orang hadir di majlis itu. Tembakan juga dilaporkan kedengaran sebelum dan selepas letupan yang mengakibatkan hadir bertempiaran lari. Bahan letupan disyaki ditanam di lokasi kejadian. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab mendalangi serangan. Pasukan Demokratik Syria SDF mengisytiharkan kejatuhan Daesh di Syria. Ini susulan kejayaan menghapuskan saki-baki militan Daesh di kubu terakhirnya di wilayah Baghuz yang terletak di sempadan Iraq. Komander SDF Jia Furat berkata keseluruhan kawasan Al Jazeera dan Baghuz kini bebas daripada pengaruh Daesh selepas serangan yang dilancarkan sejak beberapa minggu lalu. Pembentukan kerajaan Daesh yang merangkumi sebahagian besar Syria dan negara jiran Iraq diisytiharkan pada 2014. Kegiatan keganasan Daesh yang gagal mempertahankan keselamatan dan memberi perlindungan kepada rakyat ditolak oleh majoriti penduduk. Walaupun kekalahan Daesh di Baghuz mengakhiri cengkamannya di Syria, kumpulan militer itu masih dianggap sebagai satu ancaman. Yes, I can. Yes. Sebuah kumpulan pemantau antarabangsa mendakwa berdepan kekangan untuk menilai sejauh mana pilihan raya Thailand yang berlangsung hari ini bebas dan adil. Asian Network for Free Elections and FREL berkata ia diberi akreditasi terlalu lewat untuk membawa masuk lebih 35 pemantau ke negara itu. Setiausaha Agung ANFREL Rohana Nishanta Hetia Rakchi permohonan akreditasi dibuat pada November lalu dan kumpulan itu berharap untuk menghantar 80 pemantau. Namun kebenaran hanya diberi pada 14 Mac lalu. Justru kurang separuh daripada jumlah itu dibenarkan masuk kerana isu visa bagi memantau pilihan raya yang didakwa memihak kepada tentera. Pilihan raya pertama sejak rampasan kuasa tentera 2014 menyaksikan pertandingan sengit di antara pemimpin junta Prayut Chan-o-cha dan parti yang menyokong bekas pemimpin disingkir Thaksin Shinawatra. Sebelum kita ke laporan sukan, ini berita yang baru kami terima. Seorang wanita dilaporkan lemas ketika melakukan aktiviti menyelam di teluk dalam pasir hantu Pulau Perhentian kira-kira jam 4.15 petang semalam. Difahamkan mangsa adalah kerabat diraja sebuah negeri di utara dan dipercayai lemas apabila tangki udara yang dipakainya mengalami masalah ketika berada pada kedalaman 19 meter. Sebelum kejadian, mangsa yang berusia 62 tahun datang ke Pulau Perhentian untuk menyelam bersama 8 rakan penyelam. Susulan itu, semua mangsa kemudian mengambil keputusan untuk naik semula ke permukaan laut. Menurutnya, ketika dalam perjalanan naik ke permukaan, mangsa dikatakan masih mampu mengawal keadaan. Bagaimanapun, mangsa dikatakan semakin lemah sebelum rakan memberi bantuan kecemasan pernafasan CPR sebaik berada di dalam bot. Bagaimanapun, gagal diselamatkan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Besut Superintenden Muhammad Zamri Muhammad Rowi mengesahkan terdapat kejadian lemas di Pulau Percutian itu semalam.
Baiklah, kita ke laporan sukan. Saingan jemputan 4 negara Piala Air Marine melabuhkan tirainya malam tadi menemukan Oman dan Singapura di perlawanan akhir. Perlawanan berkesudahan seri 1-1 sebelum penentuan sepakan penalti memihak Oman dengan keputusan 5-4 dan menjulang trofi edisi sulung. Oman berjersey putih menjadi pilihan utama dalam perlawanan akhir Piala Air Marine menentang Singapura berdasarkan kedudukan ranking tinggi ke-90 FIFA. Beberapa kali mencuba, minit ke-22, Abdul Aziz Humaid Mubarak Al-Makbali menanduk masuk hantaran untuk jaringan pembukaan permainan. Aksi seimbang selepas itu dipamerkan kedua-dua pasukan menyaksikan bola banyak berlegar di tengah padang. Singapura lebih kental mengekang pergerakan Oman mengelak terus ditembusi. Percaturan negara seberang tambak itu meningkatkan tekanan di hujung-hujung permainan tampak membuahkan hasil. Sepakan percuma diperolehi pada masa kecederaan disempurnakan dengan cemerlang oleh pemain gantian Muhammad Zulfalmi Muhammad Arifin untuk mengikat kedudukan 1-1. Bagi mengheret pemenang ditentukan menerusi penentuan penalti. Ketika semua pemain yang mengambil tugasan menyudahkan peluang masing-masing, Wira Singapura semasa menewaskan Malaysia, Muhammad Faris Ramli tergamar melihat percubaannya dinafikan palang. Oman melengkapkan perlawanan dengan menyumbat jaringan terakhir menerusi Raid Ibrahim Saleh untuk keputusan penuh 5-4 dan muncul juara menjulang trofi Air Marine edisi pertama sementara Singapura selaku nak juara. Skuad hoki negara memulakan misi memburu kejuaraan pertama Piala Sultan Azlan Shah dengan langkah kanan apabila membenam Poland 5-1 di Stadium Hoki Azlan Shah Ipoh malam tadi. Menentang Poland yang pertama kali menyertai kejohanan ini di atas kertas, skuad bimbingan Roland Oltmans nyata jauh lebih baik berbanding lawan menerusi rekod pertembungan kedua pasukan dan ranking semasa. Pasukan negara hanya tewas 2 dalam 13 perlawanan sebelum ini selain ranking Poland pula jauh di tangga ke-21 berbanding Malaysia di kedudukan ke-13. Begitupun skuad kebangsaan terpaksa menunggu sehingga minit ke-20 untuk membuka jaringan menerusi pukulan sudut penalti yang disempurnakan penyerang prolifik Faizal Saari. Jaringan itu terus menyuntik semangat pemain menambah jaringan, kali ini menerusi adiknya Muhammad Fitri Saari hasil gol padang pada minit ke-28. Faizal sekali lagi mengukuhkan kedudukan 3-0 pada minit ke-30 sebelum Poland membalas satu gol pukulan sudut penalti sebelum tamat separuh masa pertama yang dijaringkan Marka Kapspeak. Penguasaan penuh dipamerkan The Malaysian Tigers dalam suku ketiga apabila menyudahkan 2 pukulan sudut penalti bermula dengan jaringan Ashran pada minit ke-36 dan disusuli gol hat-trick Faizal pada minit ke-45. Sekaligus memutamatkan kemenangan penuh 5-1 memihak Malaysia untuk menduduki tangga teratas hasil kelebihan jaringan selepas perlawanan pertama. Selepas ini, skuad negara dijadualkan menentang Jepun sementara Poland berdepan Kanada dan India melayan kunjungan Korea Selatan. You always say that it's a very easy tournament, but it's not an easy tournament at all. There are all very good teams here, and Japan is one of them. You have seen it today, although they lost their match. You could see that it's a well-structured team, well-organized. I think that game with India was quite even on small details. The game was decided today, and there was penalty corner for it. Buletin pagi berakhir di sini. Jangan lupa ikuti kami di platform digital Buletin TV3. Saya Izrina Amir Hamzah. Salam hormat dan Assalamualaikum.